Selamat pagi selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan sambung semula untuk kelas revisi pecutan untuk topik semantik dan pragmatik. Kelas ini adalah kelas terakhir di mana dua topik ini adalah dua topik terakhir dalam silibus kertas bahasa Melayu semester 3. Jadi seperti biasa kita akan review soalan-soalan yang soalan-soalan yang ditanyakan dalam topik-topik ini, dan kita akan jelaskan ataupun kita akan belajar bersama-sama untuk kesemua soalan ini. Jadi kita teruskan pergi kepada bab kelima, semantik. Kita pergi kepada soalan objektif. Tapi kepada soalan pertama, soalan ini adalah berkenaan tentang definisi atau konsep ilmu semantik. Ilmu semantik ialah bidang yang mengkaji, kita mencari mana-mana pernyataan yang berkenaan dengan ataupun bersesuaian dengan maksud ilmu semantik. Kita teliti satu persatu. Ilmu semantik adalah bidang yang mengkaji tentang lambang ataupun tanda. Dalam bahasa Yunani, etimologi semantik itu berasal daripada bahasa itulah, yang bermaksud tanda atau lambang. Semantik adalah bidang yang mencakupi makna atau erti sesuatu perkataan dalam sesuatu bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sama ada secara lisan ataupun tulisan. Jadi secara rumusannya di sini ataupun kesimpulannya di sini, bidang semantik ini bermaksud kita mengkaji tentang makna kata, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa. Jadi untuk menjawab soalan ini perlu kita kena faham dengan jelaslah tentang konsep kajian semantik. Sebab soalan begini biasanya kalau soalan awal ini yang awal-awal lah dalam objektif ini dia akan tanyalah tentang ilmu semantik atau bidang semantik. Jadi jawapan yang berkaitan atau pernyataan yang berkaitan dengan bidang ilmu semantik ini adalah makna denotatif dan konotatif. Karena denotatif dan konotatif ini adalah kedua-dua istilah yang berkaitan dengan pengkajian makna kata. Jadi ia bertepatan dengan ilmu semantik dan makna dalam perkataan dan ayat. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Nomor 4 tidak ada kaitan dengan ilmu semantik. Sebab ini lebih kepada morfologi. Makna dan rujukan juga tidak ada berkaitan sebab ini adalah di bawah konsep wacana. Jadi jawapan yang boleh kita padankan di sini adalah C, 2 dan 3. Tapi kepada soalan seterusnya, yang manakah rangkai kata yang mengandungi makna konotatif dan denotatif? Sebelum itu kita perlu mengetahui kembali maksud makna denotatif. Baik. Betul lah. Kita mengetahui kembali maksud makna konotatif dan denotatif. Baik. Ini juga jadi satu kekeliruan lah antara pelajar sebab denotatif dengan konotatif itu kan dia macam walaupun dia nampak macam sama ejaan dari segi istilah kan, tapi dari sebutan dia dari segi pemahaman makna dia adalah berlainan lah di sini. Denotatif ini dia membawa maksud makna yang tersurat, makna yang tersurat atau makna asal sesuatu perkataan. Manakala konotatif itu
sendiri membawa maksud makna yang dikaitkan dengan nilai, okay, dan juga makna tambahan. Okay, itu adalah perbezaan antara kedua-duanya. Okay. Sesuatu perkataan tuh dia boleh jadi satu makna konotatif dan makna denotatif apabila boleh mendukung makna tersurat dan makna nilai dalam perkataan tersebut. Okay. Jadi dia boleh soalan ini dia boleh jadi ditanyakan, okay, di mana dia akan menguji kita punya pemahaman untuk mencari perkataan yang boleh menggabungkan kedua-duanya. Sebab biasanya kan kita jumpa ataupun kita akan jawab soalan yang contoh kan. Okey, kita cari mana rangkai kata yang mengandungi makna konotatif ataupun yang mengandungi makna denotatif. So maksud dia tu dia boleh tanyakan mana-mana satu makna sahaja. Tapi untuk soalan ni dia menggabungkan semua sekali. Okey, di mana kita dikehendaki untuk mencari rangkai kata atau perkataan yang mengandungi kedua-duanya sekali. Jadi soalan ni dia boleh jadi juga ditanyakan sebab sebab kalau kita gabungkan kedua-duanya tersebut tu, okey, macam yang saya ulang tadi, yang saya sebutkan tadi, okey, tidak semua perkataan tu dia hanya mengandungi satu maksud sahaja ataupun satu makna. Okey. Dia boleh jadi makna konotatif dan makna denotatif. Okay, dia boleh mengandungi gabungan kedua-dua sekali. Sekiranya dia boleh mendukung maksud tersurat dan maksud nilai dalam perkataan tersebut. Jadi mana satu jawapan di sini yang boleh kita jadikan pilihan antara mana-mana pilihan ini boleh dijadikan sebagai jawapan. Okay, so yang kita boleh dapat pertepatan di sini yang mengandungi kedua-dua makna itu adalah B. Itulah jawapan dia. Jadi, untuk jawab soalan sebegini, pertama sekali kita mesti ingat semula kedua-dua makna ini, makna konotatif dan makna denotatif. Okey? Soalan ni dia boleh ditanyakan juga dia boleh jadi ditanyakan gabungan kedua-duanya sekali. Okay. Kita pergi kepada soalan ketiga. Okay, soalan ketiga. Yang ini sama juga seperti macam saya sebutkan tadi lah. Okey, ini adalah soalan yang boleh menanyakan satu makna sahaja. Jadi cuba kita jawab bersama-sama. Mana satu jawapannya yang betul? Okey, so jawapannya adalah okey, boleh ambil masa. Jawapannya adalah okey, D. 3 dan 4. Okey, 3 dan 4. Okey. Mana perkataan yang mengandungi yang kita boleh lihat maksud konotatif itu pada ayat 3 dan ayat 4. Okey, perkataan kumbang. Tapi tidak pun kita nampak kumbang di sini kan. Okey. Okey, menanam tebu di tepi bibir sahaja. So, apa maksud pada ayat ketiga tu? Menanam tebu di tepi bibir. Maksudnya adalah tidak memberi ataupun berjanji. Tidak lebih kurang macam tidak bermain dengan kata-kata lah. Sebab kalau kita tengok konteks pada ayat sebelum ni atau frasa sebelum ni, dia sebutkan jurujual itu dinasihatkan supaya tidak. Lepas tu yang kita hendak di sini adalah
menanam tebu di tepi bibir. So maksud itu kita tidak boleh ataupun hanya perlakuan yang bermanis-manis dengan berkata-kata begitulah, ataupun berjanji tapi tidak menepati. Kita tengok pada konteks ayat frasa sebelumnya. Juru jual itu dinasihatkan supaya tidak. Kalau kita fokuskan kepada yang saya letakkan yang saya fokuskan di sini, yang saya bagi petakan di sini, kita sudah tahu maknanya yang di sebaliknya. So itulah perkataan yang kita cari, makna konotatif. Ingat macam yang saya sebutkan tadi, makna konotatif ialah makna tersurat atau makna nilai. So, konotatif itu adalah menanam tebu di tepi bibir. Oke. Yang keempat, pemimpin itu telah menyabarkan anak buahnya yang menghadapi situasi genting. Jadi mana yang kita boleh cari makna konotatif di situ? Situasi genting. Situasi genting. Apa maksud situasi genting? Situasi genting itu adalah satu situasi atau saat-saat yang sukar. Tuh kita nampak sini, perkataan genting di situ pun sudah ada maksudnya lah. Oke? Satu perbuatan yang kita coba untuk melalui pada saat-saat yang sukar lah begitu, atau masa-masa yang sukar. Oke, jadi jawaban 3 dan 4 kan, so maksudnya itu jawaban itu adalah D. 3 dan 4. Bagaimana pula dengan ayat 1 dengan ayat 2, guys? Adakah mempunyai makna yang tersurat? Coba kita tengok di ayat 1 dan kedua. Kenapa boleh jadi jawaban yang salah? Oke, kita tengok jawaban pernyataan yang pertama di sini. Kaki bangku itu telah bengkok. Tidak boleh kan? Sebab sudah dia macam direct to the point lah begitu. Ataupun kita sudah dapat maknanya secara terus. So, kalau kita sebutkan bengkok, yaitu bengkok ini membawa kepada maksud konotatif. Kita tidak boleh sebutkan sebagai jawaban konotatif sebab perkataan bengkok ini kalau kita tengok pada frasa sebelumnya dalam ayat itu, oke, apa yang bengkok? Kaki bangku itu, kan? Kaki bangku itu memang sudah terang-terangan bengkok. Jadi apa lagi yang kita boleh jadikannya sebagai tersurat kalau memang kita sudah dapat nampak bahwa benda itu sudah berlaku secara terang-terangan. Jadi apa lagi yang kita boleh macam sembunyikan segala sesuatu kan? Jadi salah lah. Ayat itu tidak membawa kepada maksud konotatif. Oke, macam mana pula dengan ayat nomor 2 atau frasa nomor 2? Ayah membeli sebuah kereta yang berjenama tempatannya mahal. Kita tengok satu-satu Ayah, membeli sebuah kereta berjenama tempatan. Itu frasa dia lah. Sebuah kereta berjenama tempatan mahal. Benda tu dia nampak bernilai. Jadi sama juga seperti ayat nomor 1. Kita tidak boleh dapat kita tidak boleh dapat menyembunyikan atau kita tidak boleh jadikan dia sebagai tersirat. Sebab ini benda ni sudah terang-terangan. Kereta dia nampak apakah ada jenama yang ada macam jenama mahal gitu kan. Lepas tu harganya pun mahal. Terang-terang benda yang kita sudah dapat nampak itu, kereta yang kita boleh nampak sendiri itu sudah nampak mahal. Jadi apa lagi yang kita boleh macam kita nafikan benda tu kan. So kalau kita masukkan dalam dua ayat ini lebih kepada denotatif, bukan konotatif. Makanya jawapan ayat atau frasa 3 dan 4 itu adalah betul. Jadi boleh paham setakat ni kan? Untuk bahagian sini kan? Kita pergi kepada soalan nomor 4. Baik.
Ini pengujian tentang penggunaan sesuatu perkataan. Ini pun boleh ditanyakan, oke. Kalau soalan ini dia boleh tanya, kalau dia boleh apa kan dalam peperiksaan ini kan semestinya kita boleh dapat jawab dengan mudah lah. Kalau kita boleh dapat mengetahui makna satu-satu perkataan tersebut. Sebab tuh kalau dalam satu perkataan kan dia tidak hanya mendukung atau membawa satu maksud. Sebab ada satu-satu perkataan yang boleh mendukung lebih daripada satu maksud. Maksudnya dia tidak hanya semestinya kita artikan dia untuk makna yang asal. Sebab ada juga beberapa tambahan yang kita boleh kenal pasti untuk setiap perkataan tersebut. Okay. Jadi soalannya dia boleh ditanyakan seperti inilah. Okay. Kita teliti satu persatu ayat tersebut. Okay. Ayat pertama, ayah membelikan adik sebuah basikal. Ayat kedua, dia termenung jauh, teringat akan buah hatinya. Ayat ketiga, kakak sedang makan buah rambutan di dapur. Soalannya, apakah faktor-faktor yang menentukan perubahan makna perkataan buah dalam ayat-ayat di atas? Oke, kita cari perkataan buah yang disebutkan dalam soalan tersebut. Kita tengok pada ayat pertama. Ayah membelikan adik sebuah basikal. Oke. So kita gariskanlah. Ayat kedua, dia termenung jauh, teringat akan buah hatinya. Kakak sedang makan buah rambutan di dapur. Jadi kita sudah gariskan. Oke. Pada pendapat korang lah. Oke. Perkataan buah ni biasanya kita dengar ni sebagai satu maksud apa sebenarnya? Maksud saya, apa maksud buah? Biasanya kita gunakan perkataan buah ni untuk merujuk kepada objek apa? Yang buah-buahan kan? Lepas tu, selain daripada buah-buahan, ada satu makna lagi yang boleh, yang sebenarnya ada lagi di bawah konteks perkataan buah itu. Kita gunakan dia sebagai penjodoh bilangan. Itu dalam morfologi bahasa Melayu. Okay? Jadi kita sudah tahu perkataan buah ni dia ada dua maksud. Pertama, pertama merujuk kepada apabila kita nak sebut buah-buahan kita cakap buah, ini merujuk kepada benda buah-buahan. Kedua, ia merujuk kepada penjodoh bilangan apabila kita ingin menyebutkan buah-buahan itu. Tak kisahlah buah pisang ke, buah rambutan, buah durian dan sebagainya. Sebab perkataan buah ini dia adalah daripada penjodoh bilangan. Jadi soalannya di sini adalah dia nak minta kita untuk mengetahui faktor yang menentukan perubahan makna. So sekarang ni kita tengok dalam ketiga-tiga ayat ini, ada tak ketiga-tiga ayat ini yang menyebutkan atau dia merujuk kepada konteks, merujuk kepada buah-buahan. Yang pertama di sini dia merujuk kepada penjodoh bilangan. Contohnya di ayat pertama. Ayat ketiga adalah buah-buahan. Boleh jadi perkataan buah dia digunakan seperti ataupun sebagai peribahasa. So ternyata di sini perkataan buah ni dia bukan hanya ada dua guys, dia ada tiga sekali. Iaitu merujuk kepada konteks peribahasa seperti pada ayat nombor 2. Simpulan bahasa iaitu buah hati. Buah hati. Jadi jawab apa soalan di sini yang dia minta? Kita hendak mencari faktor yang menentukan perubahan. Sebab penggunaan perkataan buah ni ada tiga maksud. Jadi apa jawapan yang kita boleh cari di sini? Jadi untuk menjawab soalan ini, sepatutnya kena memahami faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu perkataan itu mengalami perubahan makna. Jadi coba kita ingat balik apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan perubahan makna tersebut. Dia diubah disebabkan pertama adalah perubahan masyarakat. Kedua, ada faktor perubahan lain. Contohnya adalah perubahan lingkungan.
perubahan taraf sesuatu bahasa, perubahan rujukan, perubahan istilah, perubahan untuk mengkhususkan arti, dan perubahan oleh sebab peminjaman. Jadi dalam jawaban di sini mana yang kita boleh cari dengan tepat? Ada yang boleh dapat jawab? Adakah jawabannya D? Oke. C. Oke, so jawabannya adalah C. Konteks perbualan dan tajuk yang dibincangkan. Oke, konteks perbualan tuh dia merujuk kepada penggunaan. Nah, macam contohlah perkataan buah tuh bukan hanya mendukung satu maksud saja, tetapi ada lebih daripada satu. Jadi, ia boleh digunakan dalam konteks perbualan untuk merujuk kepada atau mentafsirkan kepada tiga-tiga bentuk ayat ini. Oke, tajuk yang dibincangkan tuh memfokuskan kepada satu perkataan yang digunakan dalam sesuatu ayat. Jadi, dalam ketiga-tiga ayat itu memfokuskan kepada penggunaan perkataan buah. Sebab kita tahu perkataan buah ini dia tidak merujuk kepada satu maksud, tetapi membawa lebih ataupun lebih membawa kepada membawa daripada satu maksud. So itu jawabannya adalah C. Baik, tapi kepada soalan seterusnya. Oke. Soalan di sini dia nak minta kita untuk cari pasangan yang bersinonim. Sinonim perkataan yang maknanya sama atau hampir sama. Oke, erti bagi satu perkataan tersebut. So kita cari mana yang hampir sama maksud. Walau macam manapun, ada beberapa perkataan yang bersinonim tidak mempunyai kesamaan makna yang sama 100%. Maksud dia ini kan perkataan dia yang berbeza, tetapi maksud dia yang sama. Ada juga perkataan yang walaupun maknanya yang sama, tetapi dia punya sebutan dia adalah berbeza. Jadi di sini pentingnya untuk ataupun kita kena faham aspek-aspek penting mengenai sinonim. Biasanya kalau sinonim ini kita ingat dia adalah seerti. Kan? Kita sudah tahu kan ataupun kita sudah paham kalau sebenarnya daripada sekolah rendah pun kita sudah paham maksud seerti. Sinonim lah. Jadi apa jawaban di sini? Ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4? Ayat 3. Menang artinya jaya. Ayat R lah kan? Oke, kenapa bukan 1, 2, dan 4? Coba kita tengok. Oke. Ayat 1 tidak tepat. Kalau kita mau sama artikan pun, buku dengan ruas itu tidak boleh. Sebab buku dengan ruas itu lebih kepada simpulan bahasa. So, ayat 1 tidak ada berkenaan lah, ataupun tidak berkenaan. Buka maju. Kita tidak boleh selarikan untuk kita gabungkan sebagai sinonim. Dia kelihatannya seperti berlawanan lah, ataupun tidak ada nampak perkaitan lah di situ. Jadi tidak boleh disinonimkan. Untuk menjadikan dia sebagai satu sinonim, oke, dia mesti berfokuskan kepada satu maknanya. Maksud itu kan dia mesti satu hal lah begitu. Walaupun dia membawa walaupun pengertiannya adalah pengertian dia yang berlainan lah di situ. Oke. Ayat 4 pun tidak menunjukkan ia adalah sinonim. Baik, kita pergi kepada soalan struktur. Oke. Soalan pertama, nyatakan 3 faktor yang menyebabkan berlakunya makna gramatikal. Oke. Makna gramatikal itu apa maksudnya? Oke, maksudnya
Oke, kita imbas kembali ya. Makna gramatikal, maksudnya makna yang hadir akibat berlakunya proses gramatikal. Oke, proses gramatikal itu adalah pengimbuhan, penggandaan, dan pemajemukan. Oke. Contohnya, kita bagi satu contoh. Contohnya, penggandaan perkataan buku. Oke, membawa maksud banyak buku. Dia sama konsepnya seperti imbuhan, kata ganda, kata majmuk, gitu. Oke. Jadi makna gramatikal ini boleh disebutkan juga sebagai makna kontekstual. Kontekstual atau makna situasional. Jadi kalau soalan ini ditanya dalam soalan bagian B, nyatakan 3 faktor atau 3 sebab yang membawa kepada makna gramatikal. So jawabannya adalah pengimbuhan, penggandaan, dan juga pemajemukan. So itulah jawabannya. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan 4 bayangan makna yang sinonim bagi perkataan potong. So, macam tadilah, sinonim itu adalah perkataan yang membawa maksud perkataan yang hampir sama makna. Jadi, apa 4 perkataan sinonim yang sama artinya dengan potong? Oke, cantik, taktik, pangkas, belang. Jadi, untuk menjawab soalan seperti ini, kita kena ada knowledge atau pengetahuan yang banyak tentang satu-satu perkataan yang boleh kita jadikan dia sebagai sinonim, bukan saja sebagai sinonim, juga antonim. Baik, kita pergi soalan seterusnya. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dari segi peluasan makna dan penyempitan makna dalam bahasa Melayu. Oke. Nah, peluasan dan penyempitan makna dalam bahasa Melayu berlaku disebabkan oleh faktor situasi masyarakat, keadaan zaman yang berbeza, dan penggunaan kata dalam masyarakat. Oke, adakah Anda masih ingat lagi akan kedua-dua ini? Peluasan makna itu, dia membawa maksud, dia ada lagi satu perkataan yang macam saya sebutkan tadi lah, dia bukan hanya mendukung satu maksud tetapi membawa kepada banyak. Kalau penyempitan itu dia berlawanan tadilah, Kalau perkataan itu dia asalnya ada bawa banyak maksud, tapi dia digunakan hanya satu maksud sahaja. Nah, so nanti korang kena tengok balik dalam korang punya notes atau bahan yang pernah saya bagilah. Oke. Baik, kita pergi kepada soalan kita pergi kepada bab 6, pragmatik. Kita pergi kepada soalan objektif. Oke. Setakat ini ada pertanyaan. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan di sini. Oke, tidak ada. Ada atau tak ada? Oke, tak ada lah kan? Oke. So, boleh paham lah kan? Alright. Oke, pragmatik. Baik. Oke, soalan pertama. Apakah tujuan memahami pragmatik dan melihat ujaran? Oke. Tujuan utama memahami pragmatik dan menghasilkan ujaran adalah untuk menghasilkan satu prinsip kerjasama dan sopan santun dalam proses komunikasi yang melibatkan penutur dan penerima maklumat. Jadi jawabannya di sini adalah C. C jawabannya. Baik, tapi ke soalan seterusnya. Mengapakah semantik dan pragmatik dikatakan saling melengkapi antara satu sama lain? Oke. Jadi mesti kita kena tahu dia punya konsep. Oke, sebelum kita mengetahui dari segi perkaitan dia. Oke. Beza dia antara semantik dengan pragmatik adalah semantik hanya untuk mengkaji makna berdasarkan konteks ujaran. Kalau pragmatik mengkaji makna dengan mempertimbangkan konteks ujaran tersebut. Oke, misalnya siapakah yang bertutur, mengapakah dia bertutur begitu, dan bilakah dia menuturkan kata-kata itu. Jadi apa jawaban di sini yang
apa yang boleh kita dapat cari di situ. Oke, adakah Anda tahu bahwa semantik dan pragmatik ini adalah dia dikatakan melengkapi jika karena sesuatu difahami dia tidak akan dipahami jika dilihat pada satu bahagian. Oke, apa maksudnya di situ? Oke, macam sebutkan tadi, oke, kita tengok pada konsep atau asal semula bidang semantik ini dia hanya untuk apa saja. Oke. Kan semantik itu sejak tadi kan dia berdasarkan daripada makna yang terdapat dalam suatu konteks. Kalau pragmatik, kita mempertimbangkan konteks ujaran tersebut. Jadi, kurang rasa mana satu jawaban yang menggambarkan? Oke, berdasarkan daripada kedua-dua konsep yang saya sebutkan sebentar tadi. Jawabannya adalah E kan? Betul kan? E. E lah. Betul lah, E. Oke. Makna suatu ujaran tidak difahami jika dilihat daripada satu bahagian sahaja. Oke. So, jadi dah paham lah kan? Sudah tahu kan? Jadi sama juga nih, korang kena kena tahu balik konsep semantik dan pragmatik nih. Soalan sebegini, dia boleh masuk dalam topik pragmatik. Semantik nih dia ada berkaitan tau, kalau dia ada berkaitan walaupun kedua-duanya memfokuskan kepada makna, tetapi tujuan adanya kedua-dua itu, maksud saya di sini tujuan semantik dengan pragmatik nih dia ada sebab apa? Kedua-duanya itu dia memang berfokuskan kepada makna dalam ayat, dalam kata, dalam frasa, tapi dari segi konteksnya itu adalah berbeza. Oke, kita pergi kepada soalan seterusnya. Yang berikut ialah sumber ilmu linguistik. Kecuali kajian pragmatik bersumberkan falsafah bahasa, yaitu tindak tutur atau tingkah laku semasa bertutur. Sosiolinguistik, yaitu variasi bahasa dan fungsi bahasa. Antropologi, yaitu etika berbahasa dan linguistik. Analisis wacana. Soalan ini macam nampak susah sikit kan? Tapi kita bagi saja satu to the point lah. So, jawapan dia adalah 2 dan 4. Saya tak pastilah kalau cikgu korang ada ajar sumber ilmu linguistik ataupun tidak ada. Sebab selama ni saya ingat kalau waktu kelas kita pun macam tak ada perlu kita sentuh ni kan, sebab kita ikut syllabus kan. Tak apalah. Kita anggap ni satu ilmu sajalah, ilmu tambahan. So, jawapannya adalah 2 dan 4 merujuk kepada jawapan C. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini laras bahasa. Alright. Okey. Laras bahasa. Okey, apa laras yang menepati pernyataan tersebut? Ini tidak berkaitan nih. Ini salah sudah nih. Okey, ini bukan pragmatik, ini soalan laras bahasa. Sorry. So, tak ada kaitan. Sorry. So, kita tak boleh jawab ni lah. Okey. Baik. Okey. Okey. So, ini pun tak ada kaitan. Okey, sorry guys. Okey, sorry. Alright. So, ini dua soalan ni ada ralat sedikit jadi abaikan soalan 4 dengan soalan 5 di bawah topik pragmatik Okey, kita terus pergi kepada soalan struktur. Baik. Nyatakan kategori peribahasa.
Terdapat pelbagai kategori peribahasa yang setiap satu daripadanya ada ciri tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau korang tengok dalam jawapan ni kan, okey, dia dipecahkan lagi kepada konsep-konsep yang kecil. Contohnya kan, perumpamaan itu maksud dia memperkatakan suatu maksud atau tujuan dengan membandingkannya kepada perkara yang lain. Kalau bilangan tu membawa maksud apa? Perbilangan tu apa? Perumpamaan tu apa? Kiasan tu apa? Kata hikmah tu apa? Simpulan bahasa tu apa? Okey? Jadi banyak sini yang kita kena tengok dari segi bukan saja kita melihat pada contoh-contohnya, tapi dari segi konsep atau definisi kerana soalan sebegini dia boleh ditanyakan dalam bahagian B. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Kita diminta untuk nyatakan dari segi bandingan aspek semantik dan pragmatik. Okay, so korang boleh tengok dalam bahan yang saya sudah berikan lah. Okay. So berdasarkan daripada konsep, kita nyatakan apa yang membezakan semantik dan pragmatik berdasarkan daripada ayat yang diberikan ini. Okay, dan soalan ketiga, nyatakan gelaran bagi jawatan-jawatan yang berikut. Okay, untuk Sri Paduka Baginda, jadi Perdana Agong itu kita panggil dia apa? So ini di bawah konteks kesantunan berbahasa, penggunaan gelaran dan rujukan kehormat dilakukan mengikut situasi. Untuk golongan diraja seperti Sri Paduka Baginda dan Tengku Mahkota, terdapat penggunaan duli pada pangkal gelaran mereka. Macam tengok ni kan, okey. Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, so dia mesti ada penggunaan duli. Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, gelaran dia adalah Duli yang Maha Mulia. Tengku Mahkota adalah Duli yang teramat mulia. Manakala Menteri Besar dan Ahli Dewan Rakyat menggunakan yang berhormat dan yang amat berhormat dan yang berhormat. Menteri Besar dan Perdana Menteri, Menteri Besar dan Perdana Menteri adalah gelaran yang amat berhormat. Ahli Dewan Rakyat adalah yang berhormat. Baik. Jadi kita sudah selesai untuk sesi ulang kaji topik semantik dan pragmatik kita pada hari ini. Jadi korang boleh tonton semula video ini di YouTube channel saya dan kalau ada soalan boleh tanya di ruang komen. Kalau ada saya akan cuba jawabkan di situ. Jadi itu saja untuk sesi kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk sesi kelas terakhir kita di minggu hadapan untuk pecutan teknik menjawab bahasa Melayu semester 3. Itu saja untuk sesi kelas kita pada hari ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan.